Dalam hadis Nabi, Nabi sebut ada 3 penyebab utama azab kubur. Pertama, an-namimah, iaitu pengadu domba. Hari ini pengadu domba berleluasa di mana-mana. Bahkan kadang berlaku adu domba di dalam masjid. Antara AJK Masjid dengan AJK Masjid didombakan. Saya dulu pelik juga perkataan adu domba. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, faham tak adu domba? Domba tu apa? Siapa tahu domba tu sebut adu domba, adu domba. Saya cek dalam internet asal usul perkataan adu domba. Adu tu bergadulah. Rupanya domba ini sejenis binatang. Dia macam sejenis burung ataupun sejenis ayam, macam tu lah. Tapi domba ni asal perkataan Indonesia. Sejenis binatang yang selalu dibuat laga. Kalau kita laga ayam, betul kan? Kalau istilah adu ayam, macam tu lah. Adu domba ni, binatang nama domba ni, dia asal tak bergaduh sama-sama dia. Tapi dia akan dibuat dengan kaedah, saya lupa dah macam mana. Tapi akhirnya mereka akan saling bergaduh. Dan siapa yang menang, domba dia menang, maka dia menanglah. Asalnya tak ada masalah domba ni berkasih sayang sesama dia. Tapi dia buat sesuatu supaya domba ni jumpa dengan domba ni jadi bergaduh. Allahu Akbar. Jadi yang pertama penyebab azab kubur adalah pengadu domba. Kadang-kadang si ibu jadi pengadu domba antara anak dengan bapa. Kejap-kejap telefon anak. Ni mak nak cerita sikit. Pasal apa mak? Pasal bapa kau lah. Kenapa pula pasal ayah? Mak dah sabar dengan yang kau dah 30 tahun ni. Banyak sangat yang kau menguji mak ni. Mak ni kenapa pula marah apa? Janganlah sampai sumur 30 tahun. Kadang orang perempuan tak sedar, dia ada kecil hati dengan satu perkara, dia langsam sumur 30 tahun hidup terseksa. Ingat, sebab apa Nabi sebut antara ciri-ciri wanita yang dicampakkan ke dalam neraka. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, seorang wanita yang apabila diuji dengan keburukan yang dia tak suka pada suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Sebab emosi. Bukannya tak ada suami tu tai baik, bukan tak ada. Tai rajin bukan tak ada. Tai suami hari tu pemalas, habis dia kata awak ni memang pemalas. Padahal semalam dia perajin. Minggu lepas dia perajin. Tapi hari tu pemalas, malas sikit habis terus pemalas. Itu teruk tu. Pemalas maksudnya memang malas sepanjang waktu. Tapi kalau kenapa awak malas hari ni, itu lain sikit. Sebab semalam rajin. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang tak sedar, anak ni boleh jadi benci dekat ayah. Saya dulu handle masalah rumah tangga. Anak sampai boleh bagi warning dekat ayah. Bapa, ayah, jangan buat macam tu kat mak lagi. Kalau bapa buat lagi, saya tak nak bagi duit belanja dekat bapa. Siap warning. Bapa cerita, dulu saya kerja pengadu domba pula. Pengacara rumah tangga. Suami datang mengadu nak ceraikan isteri, dah tua dah pun. Umur 60 lebih, 70 lebih, kahwin dah 40 tahun. Saya baru nak cakap, pakcik, sabarlah pakcik, dah nikah 40 tahun, takkan nak bercerai. Ustazah diam, Ustazah tahu apa. Ustazah nikah baru berapa tahun. Memang susah nak bagi nasihat pada orang tua. Sabarlah pakcik, gini. Rupanya bila kita tahu isteri ni tak ubah-ubah perangai, apa-apa nak ngadu pada anak. Apa-apa buka aib suami dengan anak. Anak bila dengar, dia sensitif dengan mak dia. Bila mak sedih, mak gini-gini, dia boleh jadi rasa benci pada bapa. Kita takut tanpa sedar kita menanam rasa tak suka anak terhadap bapa dia. Bapa pula mulut tak reti nak buka. Bukan tak ada benda buruk nak cerita pada anak tentang mak dia tu. Tapi bapa tak ada pasal-pasal saya kau nak cerita sama kau sikit ni. Bapa tak ada perangai macam tu. Dia seorang lelaki bukan suka mengadu-ngadu. Betul atau tidak? Jangan rasa bila kita ada modal banyak untuk bercerita pada anak, kita betul. Jangan rasa bila suami tak buka mulut, kita rasa kita tak ada salah. Tetapi Allah berikan kita peluang tersebut untuk sabar. Rupanya besok terjawab di syurga Allah. Rupanya Allah uji aku dapat suami macam tu, Allah nak bagi syurga.
40 tahun nikah dengan dia, banyaknya pahala sabar, pahala sabar, pahala sabar. Allahu Akbar. Okey, azab kubur yang kedua adalah yang tadi tu pengadu domba, an-namimah. Yang kedua ghibah, pengumpat. Tapi an-namimah lebih berat, lebih dahsyat daripada pengumpat. Kalau saya dengan hajah mengumpat imam, hajah. Kalau saya dengan hajah mengumpat imam, imam tak tahu, imam okey je jumpa kita, betul tak? Senyum, kita pun senyum balik. Lepas tu isi imam buat nasi minyak hantar pada kita, okey. Sebab mengumpat berdua saja. Tapi yang bahaya, kalau imam bagi saya nasi minyak, tapi hajah tak dapat nasi minyak dari imam. Hajah tak puas hati, hajah pergi beritahu imam. Imam bagi pada Ustazah Asma nasi minyak Ya, imam tahu tak Ustazah dia cakap belakang pasal imam. Ini yang dikatakan pengadu domba. Walaupun memang betul saya buat, memang betul saya mengatai imam, memang betul saya mengumpat, tetapi Nabi kata apabila sampai suatu berita aib tentang saudaramu kepada kamu, berhentilah setakat kamu. Berhenti. Subhanallah. InsyaAllah sekarang kita nak edarkan, kita nak buat pelancaran dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan tabung derma untuk masjid kita, untuk pusat dakwah kita, Masya Allah. Mudah-mudahan kita akan beri satu nilai yang tinggi. Janganlah ikut perangai Qabil. Qabil dia pilih paling kurang sekali. Ikutlah perangai Habil. Habil beri jumlah yang binatang paling baik, paling gemuk, paling sehat. Dan sedekah Habil diterima, sedekah Qabil ditolak oleh Allah. Jadi bila kita nak bersedekah, jangan lagi beri nilai yang paling rendah sekali. Yang paling banyak RM1 lah nanti kita tengok. Orang, kalau makcik-makcik ada orang nak bagi RM1, makcik pun tak nak. Makcik ni saya bagi RM1 buat belanja makan, baik tak payah bagi kalau RM1. Kita pun tak pandang RM1. Tapi bila bersedekah, kita kata yang penting ikhlas. Allah tahu kita bersedekah tu ikhlas kerana cintakan Allah ataupun cintakan duit. Jadi janganlah kita ni kalau mampu, tak mampu RM1 tu dah tinggi sangat, tak apa. Tapi Allah Maha mengetahui kita mampu atau tidak. Setiap sen, setiap jumlah kita ada. Ini sekadar pujuk, bukan marah ni ya. Tapi betul, sedekah yang boleh menaikkan kadar iman adalah sedekah yang kita beri satu nilai yang menguji keimanan. Adakah nak bagi RM1 ketak-ketak menguji iman? Tak. Tapi beri tinggi sikit, RM10, RM20, yang tu terasa. Tersilap bagi 100, seminggu terasa. Ya Allah, kenapa aku bagi 100? Aku terpedaya dengan Ustazah Asmat cakap lagi. Seminggu dia teringat, kenapalah dia bagi 100? Patutnya ambil baki tu. Subhanallah. Syaitan akan bisik-bisik sebab nak beri lagi tinggi nilai keikhlasan yang sedang kita berlawan. InsyaAllah. Siapa dah biasa bagi RM5, lama-lama dia dah tak rasa sayang RM5. Allah tarik rasa cinta terhadap RM5. Lama-lama dia naik RM10. Apa-apa sedekah 10. Lama-lama dia tak rasa sayang dah RM10. Allah tarik rasa cinta terhadap RM10. Allah lipat gandakan lagi pahala-pahala. Allah lipat gandakan lagi rizki. Lama-lama dia naik RM20. Mula-mula ketar juga 20. Ya Allah. Lama-lama selamba je. Apa-apa 20. Lagi tak cukup 20. RM5 je ni bang, ada lagi tak? Bagi 20 lah. Lama-lama dah terbiasa, Allah tarik nikmat terhadap cintakan RM20. Akhirnya kita akan jadi nikmat duit ada di tangan je, bukan di hati. Sebab apa? Di hati adalah nikmat sedekah. Duit di tangan saja. Bila nikmat sedekah, iman makin meningkat. Kenapa? Beriman bahawasanya setiap sen yang dikeluarkan adalah untuk dinikmati di alam kubur. Dan itu kubur kita sendiri, kita nak design. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tadi tu, dosa azab kubur yang ketiga ialah, Nabi sebut dalam hadisnya, dalam kitab Kompas Umat Akhir Zaman yang ada sebut, antara penyebab utama azab kubur adalah yang disebabkan kencing. Ini dah masyhur, kita dah selalu dengar ni. Azab kubur banyaknya disebabkan oleh air kencing. Ibu-ibu pernah dengar kan? Ada yang tak pernah, bela je muka.
Jadi penting sangat ni kita tahu. Antara kaedah fiqh kita, Imam Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita, kaedah istibrak. Ada pendapat mengatakan wajib beristibrak. Istibrak ni maksud apa? Lepas buang air kecil, kita kena sabar sekejap. Kena duduk sama ada berdehem ataupun tekan-tekan sikit dekat abdomen bawah tu. Pernah tak kita bila buang air kecil, gaduh, terburu-buru, terus bangun, kita akan rasa macam nak terkencing lagi, macam tak sudah, lepas tu patah balik semula. Ada tu malah patah balik, dia terus je jalan. Tapi sebenarnya ada lagi saki baki air kencing tu, maka dia boleh jadi keluar setelah kita melakukan pergerakan. Berjalan ke tengah solat, rukuk, sujud, dia keluar. Maka solat tak sah, maka wuduk pun terbatal. Ramai yang tak tahu, rupanya di akhirat kelak keputusan solat kosong. Rasa dah banyak dah solat. Allahu Akbar. Dan disebabkan itu dia pergi kepada banyak perkara yang terkesan daripada hal berkaitan dengan kencing. Bak najis tersebar, duduk situ, duduk sini. Sebab itu kita kena latih anak kita. Istibrak tu antaranya berdehem. Dia bukan dehem dekat leher ni. Berdehem dekat leher tu, dehem nak tanya suami pergi mana. Suami keluar nampak senyap-senyap je kan. Dengar kita tak perasan. Kita pun itu dekat leher je. Ini berdehem tu tekan perut, abdomen perut, supaya keluar saki baki akhir tu. Ada orang kata ustazah malulah nak berdehem. Tiba-tiba dalam tanda berdehem. Lagi-lagi kalau tanda awam, kan menyambut-nyambut pula orang kat luar. Contoh je lah ya. Tapi boleh juga dibuat ditekan-tekan di ari-ari bawah tu, bawah perut tu. Nanti akan keluar saki baki akhir. Dan saki baki akhir ni antara penyebab banyak penyakit yang melibatkan pundi kencing. Sebab dia sangat kotor, tapi terendap ataupun terpendap, macam tu lah, di kawasan tertentu. Yang tu paling kotor, paling berabuk, saki baki yang terakhir. Maka sebab itu Islam ini bukan hanya jaga kita dari sudut zahir kebersihan, tapi kesihatan dalaman semua merangkumi. Apabila sesuatu perkara yang diwajibkan diperintahkan oleh agama Islam, mesti ada hikmah kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi 3 tu.